أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير وإفادة والاستفادة ونفع الانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء الهدى ودلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah penama yang beri bayaran itu aku bayar aja. Okey. Kita tunggu jap kawan-kawan. Okey. Jadi insya-Allah pada tajuk kelas kita yang kedua pada hari ini insya-Allah kita kejap saja. Jam dah pukul 11.35 insya-Allah Jadi tajuk kita pada tengah hari ini adalah Adabul Kalam, yang mana ini adalah tajuk yang keempat daripada bab kelima Tajuk keempat daripada bab kelima. Okey, apa yang kita akan pelajari dalam tajuk ini ialah pertama, zikru mafhumul adabul kalam, menyebutkan kefahaman berkaitan dengan adab kalam. Zikru dalilun naqliyu ala hifzul lisan, menyebutkan dalil nakal iaitu Al-Quran dan hadis berkaitan dengan menjaga lisan. Bayanu adabul kalam, menerangkan tentang adab kalam, adab berkata-kata. Syarul adab sa'ili wal mas'ulin, mensyarahkan adab-adab berkaitan dengan orang yang bertanya dan adab orang yang bertanya dan orang yang ditanya. Lepas tu syarul adabu munazarah wal mujadalah, mensyarahkan tentang adab ketika munazarah, mengulang kaji dan berbincang. Berjidal ni berbincang boleh, berpidato dan seterusnya. Taudihu i'radu anil kalami bazi'un, menerangkan kesan buruk daripada kata-kata yang tak elok, yang tak elok lah, yang kasar. Baik. Jadi itu yang terakhir, nombor 7, mulazamatut kalam thayyib, melazimi kata-kata yang perkataan ataupun kata-kata yang baik. Okey. Jadi itu 7 objektif pelajaran kita pada hari ini insya-Allah. Jadi kita tengok adabul kalam sikit je point dia. Innal ahsanal ahwali wa hifdhu al-fazi min jami'i al-afati allati zakaraha Imam Ghazali fi kitab Ihya Ulumuddin min ghibati wan namimati wal kizbi wal mara'i wal jidali wa ghairiha wa takallumi fiha wa mubahun la darara ala mutakallimi fihi wala ala muslimin aslan. Okey. Poin yang pertama ialah inna ahsanul ahwali, sesungguhnya sebaik-baik keadaan. Inna ahsana, sesungguhnya sebaik-baik
ahwali keadaan, wa hifzul alfadi iaitu menjaga lafaz ataupun kata-kata, min jami'il afati daripada sekalian sekalian afati, perkara-perkara yang buruk, yang tak baik, afat perkataan yang luput, yang hina, alati okey sampai situ. Okey sampai situ. Jami'il afati. Okey. Jadi, terima kasih. Okey, terima kasih. Boleh dia. Tapi dah dulu ada apa dah dulu. Okey, terima kasih. Okey. Seterusnya kita tengok ambil kat situ. Innal ahsana ahwali, sesungguhnya sebaik-baik keadaan, at-takalluma fima. Dapat tak poin kat situ? Inna sesungguhnya ahsana ahwali, poin yang kedua, inna ahsana ahwali, ambil kat atas ni. Lepas tu sambung kat sini, at-takalluma fima huwa mubahun, bercakap fima pada sesuatu, huwa mubahun, perkara yang harus, la dararan yang tiada mudarat, ala mutakallimin atas orang yang bercakap, atas orang yang dipercakapkan, atau orang yang bercakap pun boleh, fima padanya, wala ala muslimin, dan bukan juga mudarat, ala muslimin atas orang Islam, aslan secara asal. Dapat tak? Dapat tak? Zahra, dapat tak Zahra? Zahra dapat tak? Tak ada. Aisyah dapat tak? Dapat. Okey, dapat. Aina dapat? Okey. Dania dapat tak Dania? Dapat. Okey, Aina dapat, Dania dapat. Okey, Azib dapat tak? Tak ada. Wais dapat tak Wais? Okey, Wais dapat. Nurin dapat, Nurin? Dapat Ustaz. Okey, Izni dapat? Dapat. Okey, alhamdulillah. Jadi itu insya-Allah. Jadi kita tengok balik, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, wa takalluma bima yastaghna anhu, dan bercakap bima dengan sesuatu, yastaghna yang perlu, yastaghna perlu, wala hajatun, dan tiada dan tiada keperluan, ilaihi yudi'u menyempitkan, az-zamanu masa, maksudnya membuang masa. Wa takalluma bima yastaghna anhu, kat sini yastaghna anhu ni dia sekali, dia satu perkataan, dia satu terjemahan. Yastaghna anhu tidak perlu, kalau yastaghna perlu, kalau yastaghna anhu tidak perlu. Dapat tak? Wa takalluma, dan bercakap-cakap, bima dengan sesuatu, yastaghna anhu tidak perlu, wala hajatun, dan tiada hajat, ilahi kepadanya, mudi'an bi zaman, menyempitkan dengannya zaman, akan masa. Maksudnya membuang masa lah, cakap benda yang tak perlu dan tak ada hajat tu. Okey. Itu poin yang ketiga. Okey. Poin yang keempat, fa'alal muslimun, maka atas orang Islam, an yura'iya, meraihkan, adabun kalamin, adab berkata-kata, ma'a ghairi, dengan orang lain, liyatahaqqaqu bihi ghayah, untuk sampai kepada tujuan. Untuk sampai kepada tujuan. Okey, dapat empat poin tersebut. Okey, insya-Allah. Jadi dalil dia Al-Quran, Allah sebut auzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf ayat 18. Tiadalah yang dilafazkan, ma yalfizu, tiadalah yang dilafazkan, min qaulin, daripada kata-kata, illa, melainkan,
ladaihi di sisinya, raqib wa raqibun atidun. Malaikat raqib dan atid. Ini poin yang ini poin besar dia. Semua kata-kata kita akan dicatatkan oleh raqib dan atid. Semuanya kita buat akan dicatat oleh raqib dan atid. Hanya yang tak dicatat oleh raqib dan atid ialah namanya yang ada kat dalam hati. Benda yang ada dekat dalam hati ni Allah perintahkan satu lagi malaikat yang tak dinamakan. Dia ni hanya tulis apa yang hati kita ni terlintas. Yang niat baik, niat jahat, semua yang namanya niat tu kat dalam hati, cumanya ada satu malaikat yang Allah perintahkan untuk tulis. Itu pun Allah yang beritahu pada dia untuk tulis. Yang dia tak tahulah. Nak ceritanya bab hati ni Allah saja yang tahu. Malaikat pun tak tahu. Dalil yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi, man kana sesiapa kana yu'minu billahi beriman dengan Allah, wal yaumil akhir dan hari akhirat, falyakul maka hendaklah dia kata, maka hendaklah dia berkata, khairan perkara yang baik-baik, au liyasmut ataupun dia diam je, ataupun dia diam sahaja. Ini dalil yang kedua yang menceritakan kalau tak ada apa-apa nak cakap, diam. Kalau tak ada apa-apa yang nak cakap, diam. Itu lebih baik. Sebab itu adalah tanda keimanan seseorang kepada Allah. Okey. Sampai ke Madinah. Ya, contoh lain. Yang berkaitan dengan okey, itu yang kita punya tujuan yang kita punya objektif yang kedua. Dan seterusnya kita pergi objektif kita yang ketiga tentang adabul kalam. Apakah adab ketika kita berkata-kata? Jadi antara adab ketika kita berkata-kata ialah al-i'radu anil fahsya, menjauhi al-i'rad, menjauhi anil fahsya, daripada kata-kata yang keji. Apa maksud kata-kata keji? Ni benda-benda yang namanya bercerita tentang kemaluan. Contohlah benda-benda yang tu apa-apalah, cerita yang laki duk sebut benda dia, hak laki sebut benda orang perempuan. Contoh tak boleh. Benda dan kain tu semua tu ada namanya fahsya. Dan juga perbuatan-perbuatan yang kata-kata yang menuju kepada perbuatan zina tu, semuanya namanya fahsya. Wa alfazul bazi, dan lafaz-lafaz yang buruk. Al-bazi'ah, buruk. Lafaz-lafaz yang hina, buruk, hina. At-tarasulu wa tu'addah fil kalam. At-tarasulu wa tu'addatun. Sampai wa tu'addatun, dan merendah diri. Sampai dan merendah diri fil kalami, pada berkata-kata. Maksudnya cakap tu ikut level. Cakap tu kena ikut level. Liyafhama wa yahfaz, untuk mudah faham dan untuk mudah hafal. Tak payah cakapnya ni, cakap dengan kawan je pun cakap level apa? Level orang PhD. Tak patut. Itu contoh. Cakap dengan orang tua, tapi cakapnya gaya orang lama. Contoh tuan hamba kan, cakap tuan hamba, macam-macam lah ayat-ayatnya pelik-pelik tu kan. Ataupun cakap dengan orang tua bahasa geng budak-budak zaman sekarang ni kan. Tak faham. Saya pun tak faham geng-geng budak zaman sekarang ni. Balak kau, contoh kan. Tu tak elok lah tu, benda-benda macam tu. Hafdu sauti, merendahkan suara. Yang ketiga ialah hafdu, merendahkan, sautin, suara, wa adamu, dan tidak rafa'uha, mengangkatnya, illa, melainkan indal hajah, ketika ada keperluan. Kan macam cikgu, takkan cikgu nak cakap slow-slow, mestilah cikgu kena kuatkan suara. Betul. Cikgu takkanlah cikgu nak cakap slow-slow, mestilah cikgu kena angkat suara. Kalau tak nanti anak murid tidur. Nanti anak murid tidur. Masalah. Masalah bila anak murid tidur. Itu apa nama ni lah. Itu yang keduanya lah. Okey. Yang itu yang ketiga. Adapun yang keempat, iqbalu anit tahadusi, berhadapan. Al-iqbal, berhadapan ala mutahaddis,
atas orang yang sedang bercakap. Mesti bila kita bercakap dengan orang, kita kena dada tu kena berdepan. Jangan kita mengiring. Jangan kita mengiringkan kita punya badan tu. Okey, faham Wa adamu rafa'uha okey. Bil wajhi, dada dan muka. Hadapkan dada dan muka. Maksudnya menunjukkan kita ni ada kita ni hormat ke dia dan kita ni beri perhatian pada dia. Fayash'uru birrakzi, maka menzahirkan ar-rakzi wal ihtimam, fokus dan ambil perhatian. Fokus dan ambil perhatian. Mukhatabatun nas, bercakap dengan manusia, ala qadari uqulim, atas kadar akal mereka. Jangan cakap atas kadar yang tak sepatutnya, macam samalah lebih kurang macam sama yang nombor 2 ni. Okey, insya-Allah. Okey, kita terus pada adab sa'ili wal mas'ulin. Adab orang yang bertanya dan orang yang ditanya. Adab sa'il, antara adab orang yang bertanya ialah ihtimalul ina'us su'al. Ihtimal mengambil peduli. Ihtimal mengambil peduli. Ina'us su'alin, skop soalan. Mengambil penting skop soalan, ataupun kat sini kepentingan soalan. Adakah soalan tu penting ataupun tidak? Kita tengok. Hirsu ala su'ali wa ta'allumi, memelihara ala su'ali, atas soalan, wa ta'allumi, dan mengajar. Mesti pelihara benda tu. Kita kena pelihara soalan itu dengan pengajaran. Jangan cakap, sebab tu cakap jangan tanya soalan pelik-pelik. Lepas tu at-talattufi fi soal, berlemah lembut ketika bertanya. Yang keempat, as-soal, bertanya, anil ilmin nafi', tentang ilmu yang bermanfaat. Jangan tanya soalan yang pelik-pelik, yang tak perlu pun tanya, kan? Kenapa contohlah kan, tanya soalan pelik-pelik tak tahu apa nak tanya, kan? Kenapa perlu berak, kan? Kenapa kucing berak, tanya. Jangan tanya soalan-soalan pelik-pelik macam tu. Tak ada bermanfaat pun. Adamu soalu anil haqaiq, tidak tanya tentang hakikat. Hakikat siapa? Hakikat Allah. Bighardin, dengan tujuan atashkik, untuk mendatangkan keraguan, fiha, padanya, au istihza'u biha, ataupun menghina dengannya. Al-istihza', menghina, biha, dengannya. Tu kena, sebab tu nak tanya tu, tanya yang penting-penting je. Dia tanya yang penting-penting sahaja. Dan seterusnya kita tengok pada adab mas'ulun. Laju sangat ke? Okey, terima kasih Dania, buka kamera. Tania, barakallahu fiik. Okey. Dapat ke Dania? Dapat ke? Dania dapat? Poin dia tadi. Tu video ke gambar tu. Okey. Okey, dapat. Okey. Dapat. Kalau dapat cakap dapat. Okey. Adab mas'ul, adab orang yang ditanya. Idrakul qimatus soal, mengetahui qimatus soal, nilaian soalan, di ta'lim wa ta'allum, pada belajar dan mengajar. Penting kita kena tahu soalan ni bernilai untuk ditanya ataupun tidak. Tanya, boleh je tanya, kan? Boleh je tanya, tapi sebaiknya utamakan soalan yang penting-penting, yang ada ni nilai. Okey. Jadi yang kedua, tasji'ul muta'allimina, memotivasikan, tasji', memotivasikan al-muta'allimina, guru,
ala soalil, untuk bertanya. Atas pelajar, memotivasikan pelajar untuk bertanya. Au taujihu ila tarhi, berhadapan, ila tarhi, kepada tarhi, melontar, al-as'ilah, soalan-soalan, al-hammatun. Maksudnya fokus juga ni, fokus untuk melontarkan soalan-soalan yang penting. Yang keempat, adamu irhaku, tidak irhaku, menyusahkan al-muta'allimina, guru-guru, bil as'ilah, dengan soalan. Maksudnya soalan tu soalan yang yang susah. Bukan susah apa? Yang pelik-pelik lah, yang pelik-pelik, yang istilahnya guru terpaksa buka rujukan. Tak apalah tu, nak tanya boleh je. Radul ilma, menolak ilmu, fima, pada apa, la ya'lamu illallah, tidak diketahui illallah, kepada Allah. Kalau kita tak tahu, cakap je tak tahu. Allahu a'lam, itu lebih baik. Adabun munazarah wal mujadalah. Sekejap Yang keempat, al-muqaddamah bainal muhajiri wal persaudaraan. Jadi kalau sahabat Nabi yang berhijrah daripada Madinah dipanggil al-muhajiri. Jadi bila sampai di bila mereka disebut sahabat Nabi yang tidak asal dari mereka tinggalkan. Okey. Seterusnya, adabul munazarah wal mujadalah. Adab kita ke berpidato dan pidato dengan berbincanglah, mujadalah. Okey. Jara biman qasada munazarah wal mujadalah an yata'adda bil adabi munazirina khususan wa tayahsula maqsuduhu min ma'rifati haqqin wa izharin wa tahaqquqi mujadatin billati ya ahsan. Okey, ambil satu persatu banyak ni. Okey, adabul mujadalah pertama, husnul qasdi, baik niat. Ambil kat sini baik ni niat. Kedua, mura'atu qadari munazarin, meraihkan kadar orang yang dia berpidato. Meraihkan kadar orang yang dia berpidato. Dapat tak? Dan yang ketiga, mujadalatun bil husna, berpidato tu dengan baik. Tak payah nak gaduh-gaduh angkat suara, sebut nama mak bapak, tak payah. Yang keempat, ada mutahawuni, tidak saling menyerang ma'al mukhalafah, dengan kesalahan. Dan seterusnya, al-ittifaqu 'alal asasi, bersetuju. Al-ittifaq, bersetuju, 'alal asas, atas perkara yang asas. Yang keenam, tahriru maudi'un niza', membebaskan maudi'un niza', tempat perselisihan,
maudi'un niza, perselisihan, bi-alfazi dengan lafaz, wadihah yang jelas, ghaira bukan mustabihatin, bukannya yang ada keraguan, bukan yang ada keraguan. Dan yang terakhir dekat sini ialah tajannubi ghadabi, menjauhi kemarahan, wadajar, dan kebencian. Itu adalah dan antara adab-adab munazarah dan jidal. Okey. Dapat tak? Dapat. Okey, alhamdulillah, terima kasih Aisyah. Okey. Seterusnya, kita pergi yang ke-6. Kita ada 7. Kita ada 7 Kita ada 7 perkara yang kita kena ingat. Okey. Al-bazi'un. Fa'ilun min baza wa kalamun qabihun. Okey, ambil dulu perkataan al-bazi'un, perkataan buruk. Semula al-i'radu anil kalamil bazi, menjauhi an kalamin bazi, daripada berkata-kata yang buruk ataupun tak elok. Ya. Al-bazi'un, perkataan yang buruk, yang tak elok. Wa kalamun, iaitu adalah kalam. Al-qabihun, yang buruk. Allazi, yang laisa min sifatil mu'min. Laisa, bukan, min, dari, sifatin, sifat-sifat, al-mu'minina, orang yang beriman. Dapat tak? Tu poin yang pertama. Poin yang ketiga, poin yang kedua. Okey. Ambil poin yang kedua, wal kalamun bazi'un, dan kata-kata yang buruk, wa, iaitu min aswa'i, daripada seburuk-buruk adat dan budaya, allati, yang yumkinu, mungkin berlaku, li ayyi syahsun, bagi mana-mana perseorangan, li ayyi syahsun, daripada mana-mana perseorangan, ayyaktasibuha, yang melakukannya, yang melakukannya. Nak ceritanya, kalau orang tu buruk perangai, memang dah terkenal lah dengan buruk perangai dia. Poin yang ketiga, wallahi, pada baris yang ketiga, wallahi, demi Allah, yabghadu bazi'un, dan Allah yabghadu, sangat benci, bazi'un, kata-kata yang buruk, li'annahu, kerana, laisa min sifati, bukan daripada sifat-sifat, allati, yang yattasifu biha, bersifat dengannya, al-mu'minuna, orang beriman. Orang yang beriman. Tu poin yang ketiga. Dalil dia apa? Tulis kat situ dalil. Wa dalilu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa mu'minun, bukanlah orang yang beriman, bitta'ani, dengan kekasaran, walla'ani, suka melak, bukanlah juga orang beriman orang yang suka melaknat, wala fahish, dan bukanlah orang beriman orang yang suka cakap yang benda yang keji, wala bazi'un, dan bukanlah orang beriman suka cakap benda yang buruk. Itu hadis riwayat At-Tirmizi. Okey. Dalil yang lain, Allah kata qala Ahnaf bin Qais. Tulis kat sini ni perkataan ni. Qala Ahnaf bin Qais, kata apa? Awala ukhbirukum bi adwa'i da'in. Bukankah aku dah bagi tahu? Bukankah tidak? Ukhbirukum, aku bagi tahu kamu. Ukhbirukum, aku bagi tahu kamu bi adwa'in, dengan
ubat dain yang menyembuhkan. Awala, adakah kau nak aku beritahu kamu dengan ubat yang menyembuhkan? Alisaun baziun, iaitu baiki lisan yang buruk, wa khulqud dani, dan akhlak yang buruk. Semula adwa ni bukan masuk ubat, racun. Racun yang menyakitkan, bidain bi adwa indain, dengan racun yang melukakan, menyakitkan. Apa dia? Racun yang pertama, alisanun baziun, kata-kata lisan yang buruk, wa khulqud dani, dan akhlak yang rendah. Dapat ya? Apa tak dapat? Semua dapat? Wais dapat ke? Dapat Ustaz. Okey, Dapat. Alhamdulillah semuanya dapat. Okey, terima kasih Wais. Okey. Okey, terima kasih. Okey, jadi itu dalil yang dalil yang kedua. Dah habis dah ni, last. Okey. Dan yang terakhir kita akan belajar pada hari ini ialah kaifa tatakhallasu min kalamil badi. Macam mana kita nak bersihkan diri? Kaifa, bagaimana? Tatakhallasu, kita nak bersihkan diri. Tatakhallasu, kita nak bersihkan diri, min kalamin, daripada kata-kata, al-badi'un, yang buruk. Pertama, khaufun minallah, kita kena takutkan Allah. Sebab apa? Allah akan hisap kita punya setiap apa yang kita cakap kan. Yang kedua, antahfazal lisan, kita kena pelihara lisan. Yang ketiga, ibti'adu, menjauhi, anizumala'i, daripada kawan-kawan, allazi, yang yatalaffazuna, suka cakap, mislu hadhi alfaz, perkataan-perkataan yang buruk. Mislu hadhil alfaz, perkataan yang buruk. Okey. Yang keempat, antaja'ala nafsaka, menjadikan diri engkau uqubatun, satu denda. Iza, apabila hasala minka, kau buat mislu hadzal kalam, kau buat apa? Kata perkataan yang tak elok. Mislu hadzal kalam, kata perkataan yang tak elok. Percaya saya dulu kan, ada tahun tahun 2018 dulu, 2017 saja, 2017 tu ada satu kelas tu, kelas Taimiyah. Kelas Taimiyah, geng waktu tu suka dua Taimiyah ni, dia suka mencarut. Laki perempuan suka mencarut. Jadi masa saya ajar diorang tu, saya cakap lah kat kelas Taimiyah Taibah, masa tu diorang panggil Taibah, pasal Taimiyah campur Batuta. Jadi saya cakap kat kelas Taibah tu, saya kata kat dia, diorang nak tak, kamu suka ke cakap benda-benda yang tak elok ni? Diorang mengakulah diorang tak suka, tapi bila bila orang kacau, diorang cakap benda-benda macam tu. Ada yang memang suka pun cakap mencarut ni, dia suka sebut benda dia kan, budak perempuan tapi suka sebut benda dia dekat orang lelaki. Tak bagus lah kan, tak bagus, memang kurang malu lah, orang perempuan tu memang kurang malu. Sampai saya terpaksa sekolah terpaksa buang kan. Ceritanya budak tu geng-geng lelaki perempuan tu suka mencarut. Bukan semua lah, tapi yang perempuan tu semua mencarut kan. Jadi ada yang datang pada saya, dia cakap nak berhenti mencarut. So saya cakap apa? Pertama saya kata, ni saya sebut benda ni. Yang ketiga ni saya kata, ketiga keempat ni saya kata, pertama kau kena jauhkan kawan-kawan hang tu. Kawan-kawan hang tu suka sangat mencarut. Kalau selagi mana kau tak berhenti kawan dengan diorang, kau tak akan berhenti mencarut. Lepas tu saya cakap pula kedua, saya tinggalkan pesan. Kalau hang nak berubah, hang kena pastikan sekali je satu perkataan hang mencarut, hang istighfar 10 kali. Kalau dua perkataan, 20 kali, dan seterusnya.
Alhamdulillah dia cuba seminggu, alhamdulillah dia berjaya mengurangkan perangai mencarut dia tu, kan. Bahkan terus ni dia dah tak kawan dengan budak kawan-kawan dia yang suka mencarut tu. Okey, tu sikitlah. Tu pengalaman saya. Orang yang suka mencarut ni memang perangai tak elok. Orang yang suka mencarut ni memang perangai tak elok. Kedua, yang terakhir, ijtihadu fi muhafazati ala azkar. Ijtihad bersungguh-sungguh fi muhafazati pada menjaga, memelihara al azkar, zikir. Kena banyak zikir. Yang itulah saya ajar dia. Saya dah ajar budak tu, pertama jauhi kawan dia, kedua jadikan denda dia mudah je, banyakkan zikir. Sifat tu zikir lah. Alhamdulillah. Okey, selesai. Okey. Jadi kita teruskan kepada kepada rutin kita, kita punya kehadiran. Okey, Arif Darwish ada ke tak? Tak ada. Okey. Azib Baharudin ada? Ada Ustaz. Ada. Okay. Okey. Haziq Nur Hamidi? Tak ada. Haziq Zafran? Apa nama bukan? Haziq Irfan? Tak ada juga. Haziq Zafran? Tak ada juga. Iman Mustaqim? Ya Ustaz. Okey. Imran Amanullah? Wais ada. Okey, Dania Sofia ada? Ada. Okey, Aina Salsabila ada? Ada. Ada. Okey, Farhani? Okey. Hamizah Izni? Ada Ustaz. Zahra? Ada Ustaz. Tihani? Ada Ustaz. Putri? Ada Ustaz. Okey. Aisyah? Ada Ustaz. Okey. Sumaya? Ada Ustaz. Okey. Itu saja, insya-Allah kita akan jumpa pada minggu selepas cuti, insya-Allah. Minggu depan cuti ke? Cuti okey, insya-Allah tengoklah. Okey. Baik, insya-Allah jumpa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bye.